Selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Shubhashini Raju dan saya ingin membentangkan kertas konsep yang bertajuk Perancangan Strategi Pengajaran Guru Pelatih menggunakan ICT dalam PDPC di Institut Pendidikan Guru. Abstrak kertas konsep ini adalah, kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan tentang perancangan strategi pengajaran yang mengintegrasikan ICT dalam PDPC dalam kalangan guru pelatih di Institut Pendidikan Guru. Metodologi kertas konsep ini berdasarkan kajian di perpustakaan iaitu melalui pengumpulan maklumat-maklumat dan bahan berkaitan perancangan strategi pengajaran dan pengintegrasian teknologi dalam PDPC berdasarkan kajian-kajian lepas. Kedua-dua kajian ini merujuk menggunakan data kualitatif. Kertas konsep ini turut membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan perancangan strategi pengajaran ICT di Malaysia dan implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Dalam pendidikan guru, model TPACK yang telah diperkenalkan oleh Kohler dan Mishra 2008 diberi tumpuan untuk menghasilkan guru yang berupaya mengintegrasikan teknologi, kandungan dan pedagogi dalam proses PDPC. Penggunaan inovasi teknologi pendidikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan sesuatu aspek yang lama bermula dengan penggunaan papan batu sehinggalah kepada tablet komputer dan teknologi internet. Perkembangan perancangan teknologi instruksional dalam sistem pendidikan membantukan para pendidik dan juga pengkaji dalam aspek kepimpinan teknologi, pelan pembangunan teknologi dan peranan teknologi dalam pendidikan. Perancangan instruksional merujuk kepada membina, menyusun dan pengorganisasian arahan yang membolehkan para murid belajar dengan berkesan. Menurut BICS 2014 menyatakan bahawa perancangan instruksional merupakan tugasan yang agak kompleks yang memerlukan pemahaman yang dalam tentang aspek-aspek seperti matlamat dan objektif pembelajaran, ciri-ciri murid, pengajaran kandungan dan strategi mengajar kandungannya. Guru memerlukan pengetahuan tentang strategi pengajaran kandungan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satu kerangka yang paling efektif ialah kerangka TPACK yang mempunyai 3 elemen penting iaitu pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan. IPG telah memainkan peranan yang penting dalam melahirkan guru yang berkualiti selaras dengan perkembangan dan perubahan semasa dalam bidang teknologi dan lebih berpengetahuan tentang penggunaan ICT. Keperluan negara yang maju adalah melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan luas dan mendalam, mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, berkemampuan menggunakan teknologi dan bahan baru secara optimal serta menggabungkan daya cipta dan inovasi. Menurut Surif, Ibrahim dan Hassan 2012, guru perlu memantapkan pengetahuan mereka dari segi pedagogi, isi kandungan mahupun teknologi. Satu projek yang telah dilaksanakan di 4 negara yang terlibat, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam, telah melibatkan diri untuk mengenal pasti latihan yang efektif dalam perancangan strategi untuk melahirkan guru pelatih yang berkemampuan dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerangka TPACK.
Kerangka TPAC merupakan salah satu kaedah pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. TPAC menyediakan satu kerangka konsep yang lebih kompleks dan efektif kepada bahagian latihan guru untuk mengenal pasti beberapa elemen yang penting dalam meningkatkan profesion perguruan. Kerangka ini kemudian telah diperkembangkan oleh Mishra dan Kohler 2006 dengan menambahkan teknologi untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan dan mengenal pasti sejauh manakah ia mempengaruhi profesionalisme guru bagi membentuk guru yang berkesan dan berpengetahuan tentang pengajaran abad ke-21 dengan penggunaan teknologi dalam PDPC. Teori yang telah digunakan dalam kertas konsep ini adalah teori konektivisme dan konvensional. Kedua-dua teori ini berkait rapat dalam pembangunan pembelajaran yang menjurus kepada gelombang teknologi baru. Teori konektivisme berkonsepkan pengetahuan yang disebarkan, pengetahuan yang baru dan hubungannya serta kesesuaian. Teori konektivisme membantukan dalam penggabungan ketiga-tiga teori konvensional iaitu teori behaviorisme, kognitisme dan konstruktivisme. Teori konektivisme pula berkonsepkan hubungan dan interaksi pengguna dalam penggunaan teknologi. Teori konektivisme mementingkan perkembangan kognitif pelajar dan pembinaan pengetahuan baru. Model yang telah digunakan dalam kertas konsep ini adalah model Cognitive Apprenticeship yang telah diasaskan oleh Collins dan Brons pada tahun 1989 dan 1991. Model ini berasaskan beberapa program yang lebih berfokus kepada mengasah kemahiran. Kaedah utama yang digunakan dalam model ini adalah seperti pemodelan, tunjuk ajar dan bimbingan sementara iaitu scaffolding. Model ini juga menjadi peranan yang penting dalam penggunaan perisian pendidikan. Model kognitif ini juga merangkumi elemen-elemen biasa seperti pengenalan, konsep, contoh, latihan dan juga ringkasan. Menurut Quinn 2011, terdapat semua unsur-unsur ini telah lama dipraktikkan di dalam pembelajaran secara formal di mana ia menjadikan automatik melalui sistem peranti mudah alih akan meningkatkan lagi keupayaan pembelajaran yang moden dan berteknologi. Terdapat beberapa kajian literatur yang telah dikenal pasti. Berdasarkan Cheng 2009, IPG melahirkan guru yang berkualiti dan berpengetahuan tentang perubahan semasa dan boleh melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT. Menurut Danarajan dan Reju pada tahun 2009 telah mengatakan bahawa integrasi penggunaan ICT bukan hanya sekadar alatan teknologi tetapi ia juga mengubah segala teknik pengajaran dan pembelajaran. Menurut Lim, Chai dan Churchill pada tahun 2010 mengemukakan satu set alat ICT kepada Institut Pendidikan Guru untuk mengendalikan keperluan dan analisis situasi tentang penggunaan ICT dalam PDPC. Menurut Kaur et al. Pada tahun 2012, guru di Singapura telah melihat pengetahuan teknologi dan pengetahuan pedagogi memberi kesan secara langsung kepada pembentukan TPAC. Menurut Goodyear dan Kali 2011, domain pengetahuan itu berinteraksi antara satu sama lain dalam menyokong keberkesanan perancangan pengajaran dan pembelajaran. Domain yang telah dipertikaikan dalam ini adalah domain TPAC.
Menurut Nurun Ain dan Zaleha 2008, kajian tentang pelaksanaan TPAC terhadap guru pelatih di sekolah rendah telah menunjukkan bahawa semua guru pelatih tersebut mempunyai tahap kesediaan, kepercayaan dan sikap yang tinggi terhadap TPAC. Ini adalah dapatan kajian berdasarkan dua kajian yang telah dirujuk. Kajian pertama adalah tentang projek Toolkit. Projek Toolkit bertujuan untuk melibatkan semua institut pendidikan guru melaksanakan perancangan yang strategi untuk membina keupayaan penggunaan ICT dalam kalangan guru pelatih. Pada fasa pertama, tujuan projeknya adalah untuk mencapai dengan memilih beberapa institut pendidikan guru dan membimbing mereka menggunakan toolkit tersebut dalam proses perancangan strategi. Dengan menganalisis dapatan kajian, keadaan dan juga keperluan institut mereka sendiri, para peserta telah memperolehi pemahaman yang sistematik dan juga mendalam tentang 6 dimensi strategi yang terlibat dalam membangunkan kemampuan institut tersebut dalam mengembangkan pengetahuan ICT dalam kalangan guru pelatih. Menurut kajian yang kedua yang berkonsepkan TPAC, pengetahuan teknologi dalam pedagogi telah kerap digunakan oleh pensyarah di institut pendidikan guru dan pengetahuan teknologi adalah aspek yang kedua tertinggi penggunaannya. Hasil dapatan kajian ini adalah telah mengemukakan dua penemuan yang baru di mana pengkaji telah menggunakan 6 domen pengetahuan daripada kerangka TPAC dan satu lagi domen baru telah dikenal pasti sebagai pengetahuan baru. Ini adalah perbincangan daripada dua kajian tersebut. Bukti domen pengetahuan baru adalah yang dikenal pasti adalah seperti TECK dan juga TLCK sebagai tambahan kepada domen TPAC ini. Pemerhatian kendiri dalam perancangan akan membantu kita untuk mengenal pasti hubungan antara kesemua domen pengetahuan yang telah dikenal pasti dalam konsep TPAC. Ini menunjukkan dalam setiap topik atau kombinasi domen pengetahuan yang berbeza telah menyokong dapatan pengajaran menggunakan ICT. Menurut penggunaan toolkit mengenal pasti pendekatan yang menyeluruh untuk merancang peningkatan kapasiti penggunaan ICT di Institut Pendidikan Guru dalam kalangan guru pelatih. Institut Pendidikan Guru telah menerapkan lebih banyak kursus ICT dalam komponen pendidikan ke dalam kandungan, pengurusan, pengajaran dan penilaian khusus ke arah mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Toolkit ini juga memberikan pendekatan yang menyeluruh kepada perancangan pendidikan yang mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa isu-isu yang telah dikenal pasti. Isu yang pertamanya adalah isu guru novis yang kurang kefahaman tentang isi kandungan kurikulum. Isu ini memberi kesan kepada ketidakupayaan guru novis dalam memberi penerangan tentang sesuatu konteks pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Nuraimi Khamis dan Fariza Khalid 2017, isu yang keduanya adalah guru-guru novis yang berhadapan dengan masalah dari sudut kurang kefahaman dalam menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran dan juga pengetahuan ini diperlukan agar guru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan alam pendidikan yang maju dan berteknologi. Menurut Nur Razlin dan Siti Rahaima 2019, isu yang ketiga adalah kekurangan infrastruktur dan prasarana di mana ia menjadi kekangan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Isu yang keempat adalah menurut William 2008,
guru novis yang diperhatikan kurang menggunakan pendekatan pengajaran abad ke-21. Mereka kurang memperolehi ilmu pedagogi dan tidak mempelbagaikan teknik dan juga strategi pengajaran. Ini adalah antara isu-isu yang telah dikenal pasti dalam kertas konsep ini. Implikasinya adalah berdasarkan dasar Berdasarkan hasrat kerajaan yang telah menggariskan memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia dalam anjakan ke-7, maka IPG perlulah berusaha untuk melahirkan guru pelatih yang berpengetahuan luas dalam pelaksanaan pengajaran dengan mengintegrasikan ICT. Ini akan memastikan pengeluaran produk IPG yang berkualiti dan berpengetahuan terhadap perubahan terkini dan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, pentadbir perlulah menyediakan infrastruktur yang diperlukan kepada tenaga pengajar di sekolah di mana ia menjadi salah satu punca guru tidak mengintegrasikan ICT dalam pengajaran mereka. Ini akan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan penglibatan murid yang banyak dan juga secara aktif. Pihak KPM juga perlulah menyediakan latihan dan kursus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan pedagogi kepada semua guru dan juga guru pelatih, di mana guru ini akan memastikan penggunaan teknik dan juga strategi yang betul dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan ICT. Pelajar juga dari segi aspek pelajar, PDPC berteknologi memberi peluang yang tinggi kepada pelajar untuk mengasah kepelbagaian, kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berkumpulan, kemahiran pemikiran kritis dan juga kreatif, kemahiran penyelesaian masalah. Ini adalah antara implikasi yang telah diketengahkan dalam kertas konsep ini. Secara kesimpulannya, pengintegrasian teknologi merupakan pendekatan terkini dalam pengajaran dan pembelajaran di semua institut pendidikan guru. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran boleh mengubah peranan guru pelatih dari instruktor ke fasilitator dan pengajaran berasaskan kaedah eksposi boleh berubah kepada pengajaran yang membolehkan murid melakukan eksplorasi sama ada secara individu atau dalam kumpulan. Ini memperkenalkan kaedah berpusatkan murid. Oleh itu, keperluan untuk mengintegrasi teknologi dalam pengajaran harus diberikan keutamaan dan KPM perlu menyediakan infrastruktur yang berkaitan dan teknologi dengan selengkapnya untuk membolehkan dan memudahkan guru pelatih melaksanakan pengajaran berasaskan teknologi. Ini adalah antara rujukan yang telah digunakan dalam kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.